Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibentukkan tubuh bukan dari bekungnya, susun atur mereka sebelum kenal dunia. Banyak kecanggihan yang ada di Malaysia, salah satunya teknologi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penghargaan buat peneraju acara, kombinasi panel hakim yang diiktiraf keadilannya serta intelektual berkarisma, div-div terhormat, barisan peserta yang dikagumi, serta hadirin hadirat yang dirahmati Tuhan sekalian alam. Bersua kita buat kali pertama di platform Naya ini, izinkan saya menyampaikan mauduk pidato saya yang berbunyi penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI tingkat gaya hidup manusia. Hadirin yang dirahmati, indikator saya yang pertama berpaksikan kata kunci definisi ringkas berkaitan tajuk kita pada hari ini. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, penguasaan bermaksud menguasai, teknologi bermaksud aktiviti kajian, kecerdasan bermaksud kesempurnaan akal, buatan bermaksud hasil kerja, tingkat bermaksud lapisan, gaya hidup manusia pula bermaksud cara kehidupan seseorang. Menurut John McCarthy, dipetik dari Prof. Matriar Dr. Azizi Abdul Aziz, kecerdasan buatan ataupun AI merupakan proses memodelkan cara berfikir manusia dan reka bentuk suatu mesin agar berperilaku seperti manusia. Istilah lainnya, cara mesin belajar dari data dan informasi yang telah diprogramkan. Hadirin yang dirahmati, banyak yang telah kita dengar tentang teknologi kecerdasan buatan AI. Menurut Abu Ahmad Haniah, sarjana Universiti Indonesia, dalam dapatannya pada tahun 2017 yang bertajuk Kecerdasan Buatan, Pembelajaran Mesin, Rangkaian Saraf dan Pembelajaran Mendalam, teknologi AI merangkumi segenap pelosok dunia dengan pelbagai istilah, sama ada dalam bentuk aplikasi media sosial, carian, navigasi dan suara pintar. Setiap produk AI ini telah dilaksanakan dalam pelbagai bentuk. Hadirin yang dirahmati, terdapat 3 signifikan yang boleh mendatangkan kelebihan dari segi pembangunan individu, masyarakat dan negara. Bicara pertama, dari segi pembangunan individu, teknologi AI memainkan peranan besar dalam mempengaruhi tata cara dan nilai kehidupan manusia. Antaranya seperti jaringan komunikasi, iaitu internet, mampu menghubungkan manusia di setiap benua. Apatah lagi, menambah ilmu pengetahuan seseorang hanya berpandukan skrin kecil di tangan. Selain itu, teknologi drone yang mana ia bergerak di jalan udara dan mampu menjelajah ke kawasan yang sukar dicapai manusia. Bicara kedua, dari segi pembangunan masyarakat, teknologi AI yang dibangunkan sangat signifikan di dalam mutu kehidupan dari segi pendidikan, makanan, mobiliti, keselamatan dan kesejahteraan dan lain-lain. Sumber daripada Jensen tahun 1993. Menurut NADMA pada tahun 2017, teknologi AI memberi manusia naratif baru dalam pendekatan penyelesaian masalah yang timbul sekarang. Antara masalah bencana alam yang semakin mendapat pemerhatian ketika ini adalah masalah seperti banjir, tanah runtuh, jerebu dan lain-lain lagi. Sistem cuaca automatik dengan izin AWS yang digunakan di Malaysia mampu mencerap alam dengan lebih luas dan tepat. Hadirin sekalian, bicara ketiga, dari segi pembangunan negara, teknologi manusia semakin meningkat disebabkan keinginan pemimpin untuk membangunkan negara yang bermula daripada kemuncak revolusi perindustrian 1.0 hinggalah ke teknologi nano dan visual reality dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Bagi memastikan Malaysia dalam landasan yang baik, pelbagai kerangka dasar dan polisi dihasilkan seperti Pelan Hala 7 Kecerdasan Buatan Malaysia 2021 hingga 2025, Polusi Revolusi Perindustrian keempat Malaysia dan Malaysia Digital, dipetik dari Surat Khabar Kosmo tahun 2021. Hadirin sekalian, berdasarkan perbincangan sebentar tadi, ingin saya utarakan
persoalan yang berlegar di minda saya ketika ini. Adakah terdapat kelemahan di sebalik kelebihan? Mari bersama saya menyelusuri 3 kelemahan hala tuju bicara kita pada hari ini. Hadirin sekalian, pemangkin kepada kelemahan atau kekurangan kecerdasan buatan AI boleh dibahagikan kepada 2 aspek, dari segi intelek dan ekonomi. Yang pertama, dari aspek intelek, kelemahan terbesar AI menjadikan manusia malas berfikir dan kurang daya kreativiti. Fungsi AI yang sentiasa berulang meminimumkan penggunaan otak manusia yang secara alaminya perlu berfikir untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, dari aspek ekonomi, teknologi AI menelan belanja yang tinggi dan menyebabkan pengangguran. Kos pembinaan AI sangatlah mahal kerana ia mengambil masa yang lama untuk menyiapkannya. Dengan adanya robot dan chatbot, ia boleh menggantikan tenaga manusia. Robot tidak akan penat, tidak akan beremosi, apatah lagi berpenyakit. Maka, peluang pekerjaan menjadi semakin terhad. Lagi-lagi dalam bidang pemprosesan secara manual. Sidang hadirin warga maya. Sebagai kesimpulannya, sebaik mana ataupun secanggih mana suatu teknologi, pengurusan dan penggunanya harus secara beretika dan berhati-hati. Ini kerana ia akan menyebabkan pelbagai masalah timbul jika salah digunakannya. Sewajarnya masyarakat tidak harus bersikap seperti kera mendapat bunga, tidak menghargai setiap kemudahan yang diberi dan menyalahgunakannya. Dalam usaha memajukan ekonomi, ada baik buruknya. Kita perlulah kental dengan keazaman yang tinggi kerana bak kata pepatah, kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.